Hari Ahad tak ada dah. Kita tak ada ganti dah. Habis dah. Hari Isnin tu kita pergi kepada 3 dimensi. Karya 3 dimensi. Tak boleh besar dah tu. Tak boleh besar lagi dah. Okey. Ini lagi senang. Mesej nak sampaikan sejelas ke Pampang. Perkampungan di sawah padi. Pendam-pendam padi. Tadi ada cerita ke itu hal benda yang terdapat dalam ni? Di mana, dalam animal mana kita nak ceritakan hal benda? Dalam mana, bagaimana kita nak ceritakan hal benda? Formalistik. Dalam hal? Formalistik. Ya, formalistik lah. Hal benda. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Halimah dan juga rakan-rakan. Jadi ini karya yang diberikan. Jadi karya ni bertemakan suasana waktu pagi di sebuah kampung. Dan karya ini dihasilkan oleh Faridah Irsyad yang menggunakan media watercolor, cat air yang bersaiz A3 dan juga dihasilkan pada tahun 2016. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada gaya karya. Gaya bagi karya tersebut adalah aliran realistik kerana pelukis melukis dengan menggunakan gambaran yang nyata, bukan menggunakan gambaran kartun dan sebagainya. Pelukis menggunakan gambaran yang nyata seperti kasih pokok, awan, semua nyata dan realistik. Seterusnya masuk kepada interpretasi. Sebenarnya masuk kepada unsur formalistik. Analisis formalistik yang pertama melalui rupa, iaitu kita boleh tengok ada dua, rupa geometrik dan juga rupa organik. Rupa geometrik tu kita boleh tengok dekat rumah, bentuk segi empat dan juga segi tiga pada bumbung. Seterusnya rupa organik, kita boleh tengok melalui karya ni pada pokok, pada burung, gunung, daun, semak samun, sawah padi dan sebagainya. Seterusnya masuk pada bentuk ilusi sebab kita boleh nampak melalui panca indera tapi kita tak boleh sentuh sebab dia karya 2 dimensi. Seterusnya adalah warna. Warna yang digunakan adalah warna sejuk sebab kita boleh tengok melalui langit iaitu berwarna biru dan juga warna daripada sawah padi iaitu warna hijau. Warna yang kalau warna sejuk panas, kalau warna panas contohnya pada waktu petang dia warna merah kejinggaan, tapi dia warna biru sebab dia warna sejuk lah. Warna tu kita boleh ganti dengan perkataan apa lebih sesuai. Sebab dalam perkataan tu kita boleh masukkan warna. Apa dia? Tone. Kita lihat situasi karya tu. Kita boleh kata suasana. Suasana mana tu? Suasana pagi. Pagi. Apa buktinya? Pada langit warna. Kenapa dengan langit? Warna biru. Petang tak biru? Petang lebih kepada merah kejinggaan. Kalau pagi? Pagi lebih kepada warna yang cerah, warna biru. Buktinya di mana? Langit ada dengan buruk. Ya, di langit tu. Kita sedang membicarakan di langit lah. Ada warna langit dan juga Betul lah warna langit tu. Dan juga awan. Awan apa? awan warna putih. Tu lah cara dia. Suasana
suasana pagi kerana buktinya suasana pagi kerana pelukis telah berjaya menggunakan warna biru kecerahan bersama awan yang putih. Ternampaknya suasana senang pagi itu kerana tidak ada kesan tiup panangi pada pokok-pokok, terutama pada pokok kelapa, terutama pada 4 pohon pokok kelapa yang ada di latar tengah. Itu yang saya nak. Pak Kadi dah bagi contoh. Mari pembentang lain, keluar pelajar lain, ikut cara dia juga. Saya bagi contoh lagi, keluar yang lain. Begitu juga ikut cara dia juga. Kenapa tak nak berubah? Kenapa tak nak dengar saya? Saya bimbang dalam penulisan nanti cara awak tulis nanti. Ingatlah siapa tulis cara dia, tak ada bukti, tak ada apa, maka tengah tu. Nak tulis tengah je dapat. Okay, faham? Saya terpaksa bertanda berdasarkan rubrik. Okey. Faham dah tu suasana pagi tu. Kenapa terus dengan interpretasi tadi? Formalistik. Formalistik tak bincang lagi tadi kan. Dia terus dengan apa? Lepas pada deskripsi tadi, awak mula dengan apa? Formalistik. Formalistik bukan interpretasi tadi. Bukan lagi. Saya rasa dia start interpretasi tadi. Interpretasi tadi pasal tukar pada formalistik. Ya. Salah sebut. Okey. Itulah kalau apa berkata waktu pagi sebab ada awan putih, tak ada tiupan angin tu. Lepas tu seterusnya jalinan tampak lah. Sebabnya kita boleh tampak je, kita tak boleh sentuh. Contohnya kita boleh tengok pada karya ni, jalinan pada lumbung rumah, di rumah pada ni sawah padi tu ada jalinan. Dan juga di sini di semak ni, dan juga pada daun pokok kelapa. Seterusnya unsur seni yang seterusnya terdapat dalam karya ini ialah ruang. Karya ini merupakan ruang industri kerana ia merupakan lukisan 2 dimensi. Kedua, ruang yang terdapat dalam karya ini ialah ruang perspektif yang mempunyai satu titik lenyap cahaya. Ruang perspektif mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian hadapan. Kalau awak tak pasti mana satu titik lenyap, 2 titik, jangan sebut. Itu bukan satu titik lenyap. Di mana satu titik lenyap orang pak? Hai, tak tu. Ada tak titik lenyap kat situ? Satu titik lenyap. Berapa titik lenyap kat situ? Banyak tu. 3. Kalau tak tahu, tak pasti, jangan bincang. Ruang yang seterusnya ialah ruang perspektif, iaitu ada ruang bahagian hadapan, bahagian pot, ruang tengah iaitu ni, dan ruang belakang bukit. Seterusnya, unsur seni yang seterusnya ialah garisan. Garisan merupakan satu siri titik yang bersambung yang mewujudkan satu garisan. Garisan yang terdapat dalam karya ini mempunyai pelbagai garisan, antaranya garisan selari, tumbuh ni. Mana selari? Ni. Selari ke macam tu? Apa maksud selari? Itu ada ke sana, ini ada ke sini. Selari ke? Jalinan pada bumbung Kalau macam ni, boleh selari. Kalau awak tunjuk bumbung tu, yang bumbung tu tak selari. Seterusnya, Bumbung apa tu? bumbung rumah. Daun. Atap atap rumah. Dia atap apa dia guna tu? Dapat bayangan tak? Nampak tak atap apa? Rumbia, zinc, Daun rumpia. Daun kelapa. zinc ke rumbia? Ya. Atap rumbia ke tu? Zinc yang dah berkarat. Macam mana ni? Susah juga dia nak analisi dia.
Okey, teruskan. Saya dah cakap tadi, kalau kita tak pasti, jangan sebut. Jika kita tak pasti, jangan olah. Jangan olah. Dan seterusnya terdapat garisan bergerigi di bahagian daun kelapa. Kenapa tengok saya? Okey, teruskan. Ini tak Garisan selang sendi pada pagar. akan tak? Pada pagar. Itu terdapat juga garisan halus yang menimbulkan tone cerah pada ni sawah padi dan garisan tebal pada ni jambatan ni. Ha? Itu sampan kan. Pada jambatan ni menimbulkan Mana jambatan? ni Jambatan. jadi jadi Itu bukan perahu eh? ni perahu Ada perahu dua. yang di sebelah. Jeti. Oh, bukan perahu duk tutup. Saya ingat penutup perahu tu. Jeti. Garisan apa? Garisan tebal yang menimbulkan tong gelap. Bincang garisan-garisan je. Tong tu bukan dah tak masukkan garisan. Garisan tebal dan jeti. Selain itu terdapat juga prinsip sendi reka iaitu imbangan. Berdasarkan karya ini saya mendapati karya ini merupakan imbangan tidak simetris. Kerana bahagian susunan imej pada bahagian ini lebih berat dibanding lebih banyak imej. Okey, teruskan. Seterusnya saya sambung pada prinsip rekaan harmoni, iaitu dari harmoni dari segi penggunaan warna. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada warna sawah padi. Ia menampakkan persamaan dan mewujudkan tone seperti hijau kekuningan. Yang kedua, penggunaan tone warna hijau semasa mewarna sawah padi menimbulkan kesan keselesaan, keseragaman dan kesatuan pada sawah padi. Yang kedua, kontra. Kontra mempunyai berkaitan dengan fokus. Terdapat objek yang menyelah seperti bentuk rumah yang berwarna coklat yang dilukis secara Menyerlah tu apa maksud menyerlah? menyelah ni maksudnya Menarik perhatian. yang menarik perhatian. Apa awak tak kata terapatnya objek yang digambarkan dan objek 3 dimensi. Iaitu rumah. Rumah tu kan dia bentuk 3 dimensi. Ha. Tadi jelak lagi terselang. Kalau kata terselang. Terdapat 2 hal benda yang diolah dalam bentuk 3 dimensi, iaitu 2 buah rumah yang terletak di pada latar tengah di sebelah kanan karya. Sebelah kanan saya lah maksud saya. Ia dilukis bersaiz besar dan kemudian terdapat perahu yang bersaiz sederhana yang berada di tepi sungai. Tak payahlah nak cerita saiz, sebab bila saiz sederhana awak nak ukur macam mana sederhana. Nak ukur tu. Cuma dalam hal benda karya ni anda menggunakan hal benda pokok kelapa, terdapat 3 batang pokok kelapa, terdapat 2 rumah yang terletak di latar tengah, terdapat satu sungai. Sebuah ke satu sungai? Sungai tu panggil apa? Sebatang sungai? Sebatang ke? Sebatang sungai yang terletak di latar hadapan yang diolah dalam bentuk perspektif satu titik. Kat situ siapa kata satu titik tadi? Kat situ ternampak kan betul tak satu titik tu? Betul. Sebatang pokok pula dah. Sebatang sungai, anak sungai dah, sebatang anak sungai yang diolah dalam bentuk posisi perspektif satu titik. Macam tu bolehlah kalau kita nak kata. Kalau kita tak yakin jangan kata. Di dalam sungai tu
Terdapatnya sebuah perahu dan jeti dan sebelah kirinya diolahkan dengan semak samu. Nyatakan bahagian itu saja, baru olah bahagian tengah, bahagian belakang. Jadi kita step macam tu. Okey, habis. Yana. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan terangkan pula dari aspek kepelbagaian. Kalau kita tengok dalam karya ni, kita dapat lihat pengkarya mengaplikasikan beberapa unsur yang pelbagai. Okey, macam yang dah diterangkan tadi, kita dapat tengok ada unsur garisan. Pengkarya juga aplikasikan kepelbagaian dari segi warna. Contohnya, macam yang diterangkan tadi, ada warna biru dengan untuk menggambarkan suasana untuk menggambarkan suasana langit pada waktu pagi. Lepas tu kita ada juga penggunaan warna ungu untuk pokok pada bahagian ruang hadapan dalam karya ni. Kita dapat tengok juga penggunaan warna hijau dan pelbagai warna lain lah, macam warna keperangan ni juga. Jadi pengaplikasian pelbagai warna ni dapat menarik perhatian orang yang tengok karya ni. Okey, seterusnya kita dapat tengok juga kepelbagaian dari segi ruang. Kalau kita dapat tengok ruang yang digunakan ni digunakan dengan baik. Maksudnya setiap ruang dalam karya ni, pengkarya tu mengaplikasikan hal-hal benda yang secara kompleks. Macam kita tengok pada bahagian hadapan ni, kita dapat lihat pengkarya Mana kompleksnya? Apa maksud kompleks? lengkap. Aku dah kata lengkap. Lengkap dari segi apa? Dekat dari segi macam kita tengok dekat bahagian hadapan, ruang hadapan dalam karya ni, pengkarya aplikasikan pokok-pokok. Pada bahagian tengah ni pula ada rumah, dan pada bahagian belakang ada bukit ni. Maksudnya pengkarya tidak meninggalkan ruang kosong dalam karya ni. Macam tu dah. Baru dapat 1.5. Tu je. Sebenarnya karya ni ada lagi? Satu lagi, Lina dah? Saya nak dengan Lina. Seterusnya kesatuan. Kita nak gocok banyak. Kesatuan, segala hal benda yang ada dalam lukisan adalah sesuai dan serasi dengan tema, iaitu tema pada lukisan ini adalah suasana waktu pagi di sebuah kampung. Contohnya burung-burung yang berterbangan di waktu pagi dan awan-awan putih yang menunjukkan bahawa itu adalah waktu suasana pagi. Seterusnya, gaya karya aliran yang digunakan dalam karya ini berunsurkan realistik. Yang bermaksud karya ini menggunakan lukisan yang nyata. Dia tidak mengandungi unsur-unsur kartun. Dia melukis, dia meletakkan, dia mempamerkan tasik, parit dia berwarna biru dan di sekeliling parit ni dipenuhi dengan semak samun berwarna hijau, daun untuk menceritakan, untuk memberitahu bahawa parit ini dipenuhi dengan semak samun yang seperti mana kita lihat di dunia realiti, di dunia nyata. Parit-parit, di tepi parit-parit mesti ada semak samun. Jadi ini bukan kartun, tapi adalah dunia realiti. Cuba buat ayat yang paling ringkas, padat, sekurang-kurangnya ada 5 patah perkataan tu. Berjaya lepas ni saya dengar. Berkarya melukis karya yang nyata, bukan berunsurkan kartun. Karya ini adalah pelukis menggambarkan karya ini dalam bentuk realistik kerana menggambarkan suasana kampung. Karya ini adalah hasil imitasi daripada gambar yang diambil. Lagi? Itu je. Suasana realistik kerana realistik tu kenapa? Kenapa wujudnya pokok-pokok yang sebenar, sawah padi, rumah, gambarnya sebenarnya nyata. Kan? Yang nyata pernah kita lihat kan? Benda yang nyata. Bukannya dah betul
bukan dalam bentuk surrealism, tidak. Kan betul realistik. Ha.